Sirih Pelipat, Sirih Pinang, Sirih dari Pulau Mutiara. Selamat datang kami ucapkan awal bismillah pembuka bicara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua hadirin. Terima kasih kepada mengurusi majlis. Yang saya hormati para juri, rakan-rakan KIK dan hadirin sekalian. Kami dari kumpulan Rewater akan membuat persembahan kami dengan tajuk pembaziran lebihan air reverse osmosis di unit dialisis. Pengenalan. Pusat Kesihatan UTM Johor Bahru terletak di bangunan J01. PKU sebagai ejen bertanggungjawab dalam hal berkaitan kesihatan dan perubatan. Pusat Kesihatan Universiti UTM adalah satu daripada unit di bawah HEMA yang diketuai oleh Timbalan Naib Chancellor HEMA, Prof. Dr. Muhammad Ismail. PKU diterajui oleh Dr. Ismail bin Ahmad selaku pengarah dan dibantu oleh 3 timbalan pengarah. Berikut adalah perkhidmatan yang disediakan di Pusat Kesihatan UTM dan projek kami berkaitan unit dialisis. Berikut adalah rutin PKU setiap hari. Seterusnya ialah perkembangan dinamik di PKU seperti yang tertera di layar. Paparan menunjukkan visi, misi, matlamat dan objektif UTM, HEMA dan PKU. Paparan menunjukkan carta organisasi di Pusat Kesihatan UTM. Di layar memaparkan 5 teras perkhidmatan utama kami. Seterusnya ialah perkhidmatan yang disediakan di PKU seperti yang tertera di layar. Paparan menunjukkan dasar perkhidmatan Pusat Kesihatan UTM berlandaskan sihat seperti yang dipaparkan. PKU sering menjadi rujukan oleh PKU IPTA lain. Mereka menganggap PKU UTM sentiasa ke hadapan melalui inovasi dan kreativiti. Berikut menunjukkan bahagian dialisis dalam carta organisasi seperti yang dipaparkan. Surat lantikan adalah seperti tertera di layar. Di layar memaparkan carta organisasi kumpulan kami. Kumpulan kami diberi nama RE Water dengan simbol REH2O. Daun hijau bererti projek ini memberi perhatian kepada pelestarian alam. RE merujuk kepada kita semula air reverse osmosis yang menjadi tumpuan projek kami. H2O adalah nama kimia air dan simbol darah adalah berkaitan unit dialisis kami. Objektif kami adalah mengurangkan pembaziran air RO di unit dialisis dengan bermotokan zero waste iaitu sifar sisa. Dan etika kami adalah sentiasa jimat membawa berkat. Berikut panggilan mesyuarat dibuat melalui email, telefon, surat dan aplikasi WhatsApp. Jadual kehadiran mesyuarat adalah seperti dipaparkan. Di layar memaparkan peratus kehadiran adalah 94% yang hadir dan 6% tidak hadir. Di layar menunjukkan paparan minit mesyuarat. Pembahagian tugas dalam kumpulan kami adalah seperti dipaparkan. Kumpulan kami menjalankan projek berdasarkan kitaran PDCA, Plan, Do, Check, Action. Carta perbatuan kumpulan kami bermula hujung Februari dan berakhir awal November. Pemilihan projek kami adalah berdasarkan kaedah SMART. Ini adalah senarai masalah yang timbul setelah kumpulan kami mengadakan brainstorming. Saya mendapati tiada spesifikasi lorong mengikut kategori pesakit di kaunter pendaftaran. Iza pula mendapati tempat menunggu di makmal tidak mencukupi. Hadafi mendapati terdapat pembaziran lebihan air reverse osmosis di unit dialisis. Rizal mendapati terdapat pembaziran ubat di farmasi. Dr. Rozana menyusulkan bahawa nombor pesakit tidak ikut giliran di kaunter pendaftaran. Liza mendapati informasi jadual tidak mencukupi di klinik pergigian. Berikut adalah butiran masalah yang dicadangkan dari segi kos. Tiada spesifikasi lorong mengikut kategori pesakit di kaunter pendaftaran. Kos kerugian RM4,060. Tempat menunggu di makmal tidak mencukupi. Kos kerugian RM11,550. Pembaziran lebihan air RO reverse osmosis di unit dialisis. Kos kerugian RM53,728.19. Pembaziran di ubat di farmasi. Kos kerugian RM6,120. Nombor pesakit tidak mengikut giliran di mesin kaunter. Kos kerugian RM8,260. Informasi rawatan tidak mencukupi di klinik pergigian.
Kos kerugian RM RM1,830. Daripada 6 masalah yang disenaraikan, berikut adalah 3 senarai masalah utama. Pembaziran lebihan air reverse osmosis di unit dialisis. Tempat menunggu di makmal tidak mencukupi. Nombor pesakit tidak mengikut giliran di mesin kaunter. Masalah pertama, pembaziran air lebihan hasil tapisan mesin RO di unit dialisis setiap kali rawatan. Masalah 2, tiada ruang yang luas di makmal dan tiada kerusi disediakan untuk pesakit sementara menunggu keputusan makmal. Masalah 3, nombor pesakit tidak mengikut giliran di mesin kaunter semasa pesakit mendaftar di PKU akibat sistem tidak dikemas kini. Pemilihan masalah adalah berdasarkan kaedah metrik seperti dipaparkan. Berikut adalah analisa data masalah paling kritikal. Seterusnya, tajuk projek pembaziran lebihan air RO reverse osmosis di unit dialisis. Seterusnya, penjelasan projek. Hubung kait projek dengan isu semasa. Masalah global, kekurangan air bersih. Masalah negara, sering terputus bekalan air, selaras dengan matlamat UTM dalam penyematan kos dan utility. Serta tuntutan agama yang meningkatkan pencegahan pembaziran. Paparan seterusnya, implikasi jika masalah tidak diatasi. Kadar penggunaan air meningkat, kos utility meningkat, pembaziran air tanpa sedar, mempercepatkan lagi pengurangan air. Paparan seterusnya, latar belakang masalah. Pentingnya PKU menyediakan perkhidmatan dialisis. Mempunyai 12 orang pesakit, menggunakan 5 unit mesin dialisis yang memerlukan sejumlah air yang banyak setiap kali rawatan. Rawatan 3 kali setiap minggu, menggunakan 90 liter air ditapis oleh mesin RO. Objektif projek, mewujudkan kesedaran tentang pembaziran air, menyukat kuantiti pembaziran air dengan menggunakan meter air, analisa kualiti air, menjimatkan kos utility UTM dan seluruh negara. Latar belakang projek, PKU menyediakan perkhidmatan dialisis. Lebihan air terhasil dari proses RO, mewujudkan pentingnya penyematan air, dapat menjana dan mengelakkan warga UTM berfikiran inovatif dan kreatif. Seterusnya, paparan menunjukkan carta alih sistem air di unit dialisis. Bekalan air dari SAJ, Syarikat Air Johor, disalurkan ke PKUTM. Dalam masa yang sama, sebahagian air disalurkan melalui pipe ke unit dialisis untuk ke sistem RO. Air tulen disalurkan ke pesakit, manakala sebahagian lagi dibuang ke sistem peparitan. Hingga ke saat ini belum ada langkah untuk digunakan semula. Definisi tajuk projek. Pembaziran lebihan air RO di unit dialisis. Pembaziran berlebih-lebihan sehingga terbuang. Lebihan air RO, baki air hasil dan tapisan mesin RO, unit dialisis, tempat khas di mana pesakit menjalani rawatan cuci buah pinggang. Penerangan terminologi dialisis, satu daripada kaedah rawatan ginjal yang rosak menggunakan mesin dialisis. Paparan seterusnya menunjukkan proses reverse osmosis. Paparan seterusnya menunjukkan mesin reverse osmosis. Carta aliran air. Syarikat Air Johor membekalkan air ke tangki utama pusat kesihatan. Pipe unit seterusnya ke pipe utama unit dialisis akan ditapis oleh mesin RO dan akan berlaku air lebihan RO selepas digunakan oleh pesakit. Di sinilah masalah yang kami hadapi. Selaras dengan matlamat UTM, 100% pembaziran air ke 20% pembaziran air.
Berikut adalah analisa masalah. Ini adalah Raja Ishikawa seperti yang tertera dipaparkan. Verifikasi punca paling mungkin. Tiada kesedaran pembaziran di kalangan staf, keputusannya diterima. Punca lain adalah pesakit dialisis itu sendiri semakin ramai, keputusan ditolak. Masa yang panjang bagi mesin RO reverse osmosis beroperasi, keputusannya juga ditolak. Punca lain iaitu alat dialisis dan sistem RO itu sendiri menggunakan banyak air, keputusannya ditolak. Lokasi saluran pipe yang membuangkan air lebihan RO ditempatkan pada tempat yang tidak sesuai, keputusan ini ditolak. Mesin RO adalah automatik dan standard of procedure yang telah ditetapkan, jadi tidak dapat dikawal secara manual, keputusannya juga ditolak. Tiada tangki simpanan air lebihan, keputusan juga ditolak. Raja Ishikawa kedua ini menunjukkan faktor utama punca pembaziran yang diterima. Berikut adalah data 5 punca masalah dan pengumpulan data. Seterusnya adalah Rajah Pareto. Dan objektif projek kami mengikut konsep Pareto 80-20, iaitu pengurangan air baziran sebanyak 74%. Terdapat 2 punca paling mungkin bagi faktor manusia. Pertama, tiada kesedaran penjimatan air. Kedua, pesakit dialisis semakin ramai. Bagi faktor manusia, punca paling mungkin pertama adalah pada kesedaran penjimatan air. Didapati kebanyakan staf kurang sedar tentang pembaziran air di unit dialisis. Kaji selidik telah dijalankan ke atas 55 staf PKU pada Mei dan Julai. Kaji selidik tahap kesedaran seperti yang dipaparkan. Data sebelum projek didapati 87% staf tidak sedar tentang pembaziran air di unit dialisis. Paparan menunjukkan data semasa projek dijalankan didapati masih ada 22% staf tidak sedar tentang pembaziran air tersebut. Graf pembandingan menunjukkan penurunan jumlah staf yang tiada kesedaran iaitu sebanyak 65%. Bagi faktor manusia, punca paling mungkin kedua adalah pesakit dialisis semakin ramai, iaitu seramai 12 orang pesakit dialisis pada tahun 2014 berbanding seorang pada tahun 1992 di PKU UTM. Peningkatan pesakit dialisis seperti yang dipaparkan. Seterusnya, layaran menunjukkan data sejarah peningkatan pesakit dan jumlah mesin dialisis di PKU. Paparan menunjukkan jumlah air yang diperlukan bagi setiap rawatan dialisis mengikut piawaian Kementerian Kesihatan Malaysia. Masa operasi sistem RO seperti yang tertera di layar. Di layar menunjukkan kesimpulan bahawa satu pesakit memerlukan 150 liter air bersamaan 100 botol air mineral besar untuk setiap sesi rawatan dialisis. Di layar menunjukkan data sejarah peningkatan penggunaan air dialisis di PKU. Penyelesaian masalah. Kumpulan kami telah menggunakan kaedah 5W1H dalam menyelesaikan masalah bagi projek kami. Apakah masalah projek kami? Pembaziran lebihan air RO di unit dialisis. Bilakah projek ini dijalankan? Mei hingga Ogos 2014. Siapakah yang terlibat dalam projek ini? Ahli kumpulan Rewater Di manakah projek ini dijalankan? di unit dialisis PKU. Kenapakah projek ini dijalankan? Menimbulkan kesedaran untuk tujuan penjimatan Bagaimana projek ini dilaksanakan? melalui taklimat notis pemberitahuan. Untuk menyelesaikan masalah ini di kalangan staf PKU, taklimat, notis pemberitahuan dan pamflet telah diedarkan kepada staf seperti yang dilayarkan. Kaedah penyelesaian yang seterusnya adalah mengambil kuantiti dan kualiti air lebihan RO ini. Meter air dipasang pada pipe-pipe tertentu seperti yang terpapar di layar. Ini adalah meter air yang di bangunan utama klinik dan juga satu lagi ke pipe air yang mengalir ke unit dialisis. Ini juga adalah meter untuk mengukur air kelebihan RO. Ini adalah data bacaan yang dikumpul setiap hari selama seminggu. Bacaan adalah seperti tertera. Didapati bahawa hampir separuh dari air yang digunakan untuk dialisis terbuang begitu saja sebagai air lebihan RO. Air ini belum digunakan untuk kitar semula. Ini adalah kos jumlah air lebihan RO berdasarkan pengiraan bil SAJ, Syarikat Air Johor. Jadi dianggarkan di pusat kesihatan yang mempunyai 12 pesakit, pembaziran adalah sebanyak RM230,000 Malaysia setahun. Jika dibandingkan untuk seluruh Malaysia iaitu mempunyai 29,000 pesakit dialisis, dianggarkan kerugian sebanyak ringgit Malaysia 560 juta setahun. Seterusnya kita pergi pada analisa air, iaitu dengan mengkaji kualiti air yang dibuat ke atas 3 sampel air
untuk dilihat sama ada bersih atau selamat. Sampel-sampel air ini dihantar ke IPASA iaitu di UTM sendiri dan ALS Technician iaitu syarikat swasta. Berikut adalah pengambilan sampel air dari paip air biasa, paip unit dialisis dan paip lebihan air. Ini adalah keputusan analisa air dari IPASA UTM dan juga syarikat swasta. Kesimpulannya adalah air lebihan RO ini adalah selamat dan boleh diguna semula. Keperluan mewujudkan kesedaran adalah seperti berikut. Tindakan pembetulan dan penambahbaikan. Tindakan pemantauan. Semasa projek KK dijalankan, kaji selidik telah diulang sekali lagi dalam bulan September 2014. Paparan seterusnya mewujudkan kesedaran di kalangan staf PKU. Kempen penyematan berterusan, taklimat oleh ahli kumpulan soal kaji selidik. Paparan menunjukkan berikut adalah soalan yang kami kemukakan pada staf dalam soal selidik berkaitan kesedaran. Paparan seterusnya. Kaji selidik yang kita jalankan pada Mei, Julai dan September. Cadangan-cadangan alternatif penambahbaikan. Pelan tindakan cadangan penyelesaian. Cadangan penyelesaian, pembinaan tangki tadahan untuk air lebihan RO. Penilaian ditolak. Paparan menunjukkan kos-kos pembinaan tangki tadahan air. Paparan seterusnya, pelan tindakan cadangan penyelesaian yang kedua. Tadahan air sementara untuk kegunaan domestik klinik. Diterima. Pelan tindakan cadangan penyelesaian yang ketiga, mewujudkan kesedaran di kalangan staf PKU. Penilaian diterima. Paparan seterusnya menunjukkan surat persamaan projek dan surat kelulusan projek kumpulan Rewater. Pada 8 September 2014, data 11 projek telah diambil. Hasilnya 93%. Paparan seterusnya menunjukkan data perbandingan tahap kesedaran staf tentang pembayaran air lebihan RO, di mana pada Mei hanya 13% saja, tapi meningkat 93% pada September. Dalam tempoh 5 bulan kajian, 93% staf telah sedar tentang pembayaran air yang banyak berlaku di unit dialisis. Paparan menunjukkan kami cuba mengumpul air untuk domestik klinik sebanyak 66 botol dalam sehari. Paparan seterusnya berkaitan dengan pengumpulan data selepas projek dan rajah Pareto selepas projek. Dilayar merupakan masalah atau halangan semasa menjalankan projek ini. Halangan datang dari 3 pihak iaitu klinik, pejabat hartabina ataupun PHB dan IPASA. Berikut merupakan slide berkaitan penilaian ahli. Secara keseluruhan terdapat peningkatan dalam pengetahuan KIK, kepimpinan, keyakinan diri, pengucapan awam, kerja berpasukan, penonjolan bakat dan kreativiti. Di skrin dipaparkan carta radar penilaian ahli dan penilaian prestasi ahli. Seterusnya, dipaparkan 5 faedah-faedah yang diperolehi dari projek ini. Di layar dipaparkan pembelajaran diperolehi dari KIK. Akhir sekali, dipaparkan faktor kejayaan yang menyumbang kepada penghasilan projek kami. Kami ingin merakamkan penghargaan kepada pengarah pusat kesihatan dan mereka yang terlibat secara langsung dan tidak langsung dalam projek kami ini. Kami akhiri persembahan ini dengan serangkap pantun. Bunga seroja di atas para jatuh di tipe buah berangan. Andai kata tersilap bicara, kemaafan juga kami pohonkan. Sekian, terima kasih. Terima kasih Rewater. Sama juga dengan kumpulan yang lain, tak nak pandang orang depan. Okey, baik yang jantan, baik yang perempuan. Okey. Itu berkumpul, berlonggok, itu orang ramai. Pandang sini. Allahu Akbar. Pembaziran lebihan air reverse RO di unit dialisis. Projek yang bagus. Ada tak ada saya agak kurang faham lah, minta maaf lah ya. Kita ni bukan saintis, tapi lebih daripada saintis. Alright, lebihan air reverse RO. Ya, pembaziran lebihan air reverse RO. Maknanya lebihan air RO. Di sini kalau tafsiran yang dibuat di sini di muka di slide yang ke muka surat 26 slide yang di atas tu dia katakan bahawa lebihan air RO baki air hasil dari tapisan mesin RO reverse osmosis yang tidak digunakan. Cuba cerita sikit, jelaskan sikit lagi benda ni, saya tak berapa faham. Okey. Dia begini, setiap pesakit dialisis
dia akan menjalani rawatan dialisis tu, dia terpaksa menggunakan air yang banyak Okey. untuk digantikan sebagai darah. Okey. Jadi bila dia mengalirkan air itu, sebelum tu air itu mesti air yang tulen, tiada bahan kimia, tiada bahan bakteria dan sebagainya. Okey. Jadi perlu ditapis oleh mesin RO ini. Jadi bila ditapis, yang pergi ke dialisis hanya yang tulen H2O sahaja, yang lain akan dibuang. Maknanya air yang dibuang tu belum dipakai oleh pesakit lagi. Terus dia salurkan ke tempat lain. Dalam kes kami disalurkan ke dalam sistem peparitan terus. Dan didapati daripada kajian ini, separuh daripada air yang ditapis tu dibuang begitu saja. Yang separuh saja dapat pergi ke pesakit. Kenapa dibuang? Memang prosesnya dari dulu, dari mula tahun 80-an memang dibuang begitu saja kerana tiada kesedaran. Sedangkan kami staf yang kami buat kajian ini pun kami dapati hampir 93% tak tahu yang benda tu dibuang begitu saja. Pasal unit dialisis ditempatkan berasingan. Okey, sekarang air yang tak dibuang, mana lebihan tu sekarang disebabkan oleh kesedaran yang meningkat, yang tinggi. Air lebihan tu you all buat apa sekarang? Buat masa ni ada cadangan untuk bina tangki tapi tidak dapat dilaksanakan buat masa ini kerana kos dan tempatnya yang tertentu. Jadi kami cuba tadah dulu sementara, buat tadahan sementara dengan botol-botol air, botol-botol berkapasiti 10 liter. Kita ada 11 botol. So kita cuba buat tu. Itu pun kita cuba tadah satu hari, yang kita buat kajian sebanyak 6 kali. Jadi itu pun masih lagi airnya banyak berlebihan. Dan dibuang. Dan dibuang begitu saja. Buat masa ni dia dibuang dalam saluran peparitan dan terus masuk ke dalam tasik di UTM ini. Dan sebenarnya air ini selamat untuk diminum. Ya, dah kami hantar pada 2 syarikat, satu IPASA UTM Makmal untuk dianalisa segi kemistrinya, kimianya, bakterianya dan gas lengai dia dan segalanya. Dan dianya adalah lebih kurang sama dengan pipe air yang ada sekarang ni. Air pipe ke pipe air? Air pipe yang sudah ditapis. Dah selamat diminum. Air pipe biasa. Boleh dibotolkan. InsyaAllah. Boleh dijual. InsyaAllah. Kenapa tak buat? Belum lagi. Kenapa belum? Dah berapa lama projek ni dah? Projek ini hanya menumpukan pada kesedaran dulu dan juga data untuk mengumpul berapa banyak data yang kumpul. Itu saja. Dah berapa lama kau nak sedar ni? Okey, Haji Sumiati. Okey, jadi Assalamualaikum. Okey, kalau projek kali ini hanya untuk meningkatkan kesedaran, saya rasa tajuk pembaziran tu macam kurang tepat lah. Jadi lebih tepat, lebih elok meningkatkan kesedaran staf kan. Sebab saya pun sebenarnya ada pertanyaan juga macam Datuk. Air lebihan tu apa yang kumpulan buat kan. Jadi masalahnya sekarang belum buat apa-apa, cuma buat tadahan, itu pun terlampau sedikit kan kuantitinya. Okey, tak apalah sebab ini projek pertama kan. Jadi harap kumpulan buat penambahbaikan lah di masa hadapan. Jadi saya oleh kerana kumpulan pertama ni saya suka tengok dia punya carta perbatuan. Jadi carta perbatuan dia memang perfect lah. Apa yang dirancang dilaksanakan. Jadi bila nampak perfect tu saya selalu suka check. Betul ke perfect kan? Jadi saya tengok yang pertama sekali dia tak siap lagi. Yang aktiviti tindakan penyeragaman, pemantauan, susulan semua tak ada. Betul tak? Betul-betul. Tindakan, bukan tindakan pembetulan tau, tindakan penyeragaman. Macam dekat you all punya PDCA tu, dekat A tu, action tu, ada tindakan penyeragaman, tindakan susulan, penilaian semula. Tapi dekat table ni, action tu salah tu. Okey, lagi satu, kumpulan tahu tak, sebagai kumpulan yang baru buat projek kan, tahu tak bahawa apa yang dirancang, kalau tak sama dengan pelaksanaannya, it's okay. Tahu tak? Tahu? Tak apa, maknanya katalah you rancang minggu penubuhan kumpulan tu, minggu 3, minggu 4. Tapi sebenarnya tak terbuat dalam minggu 3, minggu 4, dia jadi ke March. Jadi you boleh, yang merah tu boleh anjakkan ke March. Okay, tahu Tahu. Habis kenapa masa persembahan pengurusan, saya tengok surat tu 13 hari bulan 9. Surat dekat belakang-belakang ni, saya tengok persembahan pengurusan 13 hari bulan 9. You tengok dekat situ, you punya persembahan pengurusan bulan berapa tu? Oh, dah dibetulkan Dekat sini
daripada akhir September sampai minggu kedua Oktober. Itu dah kurang satu. Jadi persembahan pengurusan ni 1 hari je kan? Jadi 1 hari, maknanya you colourkan satu kotak dalam 1 minggu. 1 minggu kan 1 kotak kan? Dia mewakili 1 kotak tu mewakili 1 minggu. Jadi 1 je lah. Kenapa nak berlarut-larutan sampai 2? Sebab saya rasa, ingatkan kumpulan tak tahu yang merah dengan biru tu boleh berselisih. Jadi you all try nak match kan. Seboleh mungkin ni 100% match ni, tapi sebenarnya tidak. Boleh, dibolehkan, dibenarkan sebab dengan kekangan masa, tugas apa semua, kita boleh anjakkan. Okey, itu saja. Terima kasih. Terima kasih, Puan Syamil. Okey, tahniah kumpulan apa nama sebutnya? Rewater. Rainwater. Okey, dalam verifikasi ni, masa sistem RO ni tak boleh diusik masanya. Tidak boleh. Okey. Tapi kalau ikut dengan catatan alih sistem pipe ni, kadar alir air itu boleh tak dikawal? Kadar alir maksudnya berapa banyak air yang masuk dan berapa banyak air yang keluar? Tidak. Kerana daripada piawaian WHO atau World Health Organisation, dia memang dah tetapkan berapa jumlah air yang diperlukan untuk setiap pesakit. Faham. Saya bercakap tentang kadar alir air bukan kadar bukan kuantiti air yang diperlukan untuk pesakit kadar alir air yang masuk dalam sistem RO. Sistem tu dia bukan pipe kan? Ya. Pipe tu dia boleh kecil boleh besar. Biasanya pipe tu dari injap. Injap itu akan mengawal kadar alir air. You buka injap tu habis. Banyaklah masuk. Memang tak boleh dikawal kerana itu sebenarnya mesinnya automatik dan dia diselenggarakan oleh juruteknik yang khas untuk itu. Kalau dikawal dia punya kadar alirannya, dia akan bagi back pressure pada pesakit dan ini akan membahayakan nyawa pesakit itu sendiri. Back pressure daripada kadar aliran air itu melalui injap. Pada mula projek kami ni, kami dah cuba baru nak pasang meter biasa saja. Dia telah memberi kesan kepada dalam bentuk back pressure kepada pipe, sistem pipe itu dan juga kepada mesin RO. Jadi kami dinasihatkan oleh technician tu untuk menanggalkan meter tu supaya dipasang oleh dia sendiri kerana dia tahu caranya untuk masang untuk elakkan back pressure. Tapi kami telah dibagi amaran yang tak boleh. Technician kata pasang injap pun tak boleh. Pasang injap itu ada tapi tak boleh flow dia tu. Back flow dia tu nak kena elakkan. Back flow dia tu nak dielakkan dengan tidak menukarkan kadar alirannya lah. Sistem RO dia ada backwash setiap 12 jam. Backwash, okey. Jadi bila air tu kita sukat ataupun gunakan injap tadi banyak sikit. Dalam sistem tu dia tak boleh simpan. Ada masa nanti dia automatik dia akan backwash lalu semua softener karbon apa semua dia nak elakkan bakteria berkumpul. Okey. Tu dia. Jadi atas nasihat daripada engineering pihak RO tu sendiri, dia tak benarkan kita nak pasang injap tu. Memang tak boleh lah. Sebab semua sekali pusat dialisis yang kita tengok, macam tu yang berlaku. Jadi air daripada yang kita kaji tadi tu, air yang keluar, lebihan air RO. Yang tulen masuk, yang keluar. Dalam yang keluar tu macam-macam konsentrasi ada. Bahan-bahan tu, tapi bila telah dikaji, kita hantar ke IPASA dan juga makmal di luar. Masing-masing mengesahkan air tu selamat digunakan. Jadi kami gunakan untuk 3 perkara utama dulu. Domestic clinic. Seperti tanda, tapi itu untuk perancangan akan datang lah. Sekarang ni kita kumpul air tu. Itu tadi awak punya projek ni boleh tukar meningkatkan kesedaran. Bukan apa tajuk projek ni kena tukar meningkatkan kesedaran sebab yang awak ukur adalah tahap kesedaran. Okey, penghabisan benchmarking. Semua pusat kesihatan IPTA mempunyai patient yang memerlukan dialisis, betul? Ada? Semua hospital ada pusat dialisis, betul? Ada buat benchmarking tak? Macam mana lebihan air reverse osmosis tu digunakan? Belum buat lagi. Belum. Okey, yang ni kena buat ya. Ataupun projek you yang sangat berjaya nanti orang lain buat benchmarking. Terima kasih Rewater. Okey, tahniah.